Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi cikgu pada pembelajaran kita di rumah ya. Pada hari ini ya, iaitu berkaitan dengan tajuk sains tahun 3 ya. Okey, baik. Hari ini cikgu minta anak-anak ambil buku teks sains ya, seperti yang cikgu tunjukkan sekarang ya. Untuk kita bincangkan tajuk baharu ya pada hari ini, iaitu tajuk peraturan bilik sains. Okey, anak-anak semua buka buku pada muka surat. Okey, pada muka surat 23 ya, muka surat 23. Anak-anak akan jumpa dengan perkataan ini ya. Ini tajuklah unit 2 peraturan bilik sains. Baik. Apa itu peraturan bilik sains? Peraturan bilik sains adalah peraturan yang perlu kita guna pakai ya, terutamanya sebelum kita masuk ke bilik sains, semasa kita berada di bilik sains dan sebelum kita meninggalkan bilik sains. Okey. Baik. Seterusnya anak-anak boleh bacalah ya, dekat situ ada sedikit cerita berkaitan dengan bikar dan juga silinder penyukat ya. Cerita ini adalah di antara alat yang terdapat dalam bilik sains lah. Nanti bila anak-anak pergi ke sekolah ya, insya-Allah anak-anak akan dibawa, cikgu akan bawa anak-anak masuk ke bilik sains SK Datuk Wan Kemara. Okey, baik. Ini adalah peraturan yang perlu anak-anak fahami dan anak-anak perlu ikut ya, semasa anak-anak masuk ke bilik sains ataupun menggunakan bilik sains. Okey. Baik, peraturan bilik sains perlu sentiasa dipatuhi dan diamalkan bagi mengelakkan sebarang kemalangan ataupun kecederaan berlaku. Okey, peraturan yang pertama anak-anak perlu patuhi ialah apabila masuk sahaja ke bilik sains. Sebelum tu ya, sebelum anak-anak masuk bilik sains, pastikan anak-anak masuk bersama dengan guru sains anak-anak. Anak-anak tak boleh masuk sekiranya tanpa ada guru. Okey? Baik. Pertama sekali, membuka pintu dan tingkap. Buka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti ataupun pembelajaran di dalam bilik sains. Okey, kenapa kita perlu buka pintu dan tingkap? Untuk kita membolehkan pengaliran udara yang bersih masuk ke dalam bilik sains supaya kita belajar dengan lebih selesa. Okey. Yang kedua, anak-anak perlulah memakai kasut ya. Memakai kasut yang lengkap. Contoh dia seperti kasut sekolah lah ya, kasut sekolah yang lengkap. Selipar tidak dibenarkan ya. Selipar tidak dibenarkan ya, sebab kita takut berlaku kecederaan dan kemalangan di dalam bilik sains ya. Okey, itu peraturan yang kedua perlu anak-anak patuhi. Okey, seterusnya pada muka surat yang ke-25 ya, di mana anak-anak perlu mematuhi peraturan yang ketiga. Okey, peraturan yang ketiga iaitu mengambil peralatan dengan cermat dan tertib. Okey, sebab di dalam bilik sains, untuk pengetahuan anak-anak, kita ada banyak peralatan yang diperbuat daripada kaca, diperbuat daripada benda-benda yang tajam ya, yang boleh mengakibatkan kemalangan berlaku sekiranya tidak digunakan dengan baik. Okey, jadi apabila anak-anak pergi mengambil alatan dengan arahan guru, anak-anak perlulah mengambil dengan cermat dan tertib dan tidak boleh berebut. Ya, kita tak mau berlakunya kemalangan ataupun kecederaan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, anak-anak perlulah menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Jadi apa-apa peralatan yang ada dalam bilik sains, anak-anak kena jaga elok-elok. Tak boleh ambil main, tak boleh kita ambil letak-letak sesuka hati, tak boleh ya. So bila kita gunakan, kita kena letakkan elok-elok di tempat yang kamu ambil. Okey, macam ni tak boleh lah. Kalau kamu nampak situasi yang ini berlaku, apa perlu kamu buat? Kamu kena tegur kawan kamu ataupun beritahu gurulah, sebab tidak boleh bermain dengan barang-barang yang terdapat dalam bilik sains ya, sebab dia mengundang kepada kemalangan ataupun bahaya. Okey, yang kelima, menutup kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Sebelum kamu keluar ke bilik sains, setelah kamu belajar dalam bilik sains, kamu mesti pastikan suis lampu dan kipas ditutup dengan baik ya, supaya kita elakkan daripada pembaziran dan juga berlakunya litar pintas. Okey, so ada 5 peraturan bilik sains yang perlu anak-anak patuhi ya, untuk mengelakkan kemalangan, kecederaan berlaku. Okey.
Baik, cikgu harap selepas ni anak-anak boleh menjawab soalan aktiviti yang terdapat dalam buku modul PDPR yang cikgu telah sediakan kepada anak-anak semua. Okey. Okey, ini adalah modul PDPR yang cikgu maklumkan tadi. Ya, di mana kamu buka pada muka surat 18 ya. Yang ni. Okey, muka surat 18. Ya, seterusnya muka surat 19. Okey, dan akhir sekali muka surat 20. Okey, muka surat 20. So, cikgu harap anak-anak baca arahan terlebih dahulu dan kemudian jawab soalan-soalan tersebut. Okey, so cikgu harap ya anak-anak dapat menjawab soalan yang telah diberikan iaitu di muka surat 18, 19 dan 20. Okey, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.